Kitaran hidrologi ialah proses perubahan dan peredaran air yang berlaku secara berterusan dalam sistem bumi seperti di atmosfera, litosfera dan hidrosfera. Menurut Pembantu Tadbir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Bahagian Kejuruteraan Awam, Encik Rashdan Fikri bin Suhal, sistem hidrologi yang digunakan di Perak bertujuan mengurus rangkaian stesen dan data hidrologi untuk pembangunan sumber air negara dan persekitaran. So, seperti yang kita tahu, sistem hidrologi adalah sistem semula jadi yang berlaku akibat sejatan daripada air laut dan menjadi awan dan menurunkan hujan. So, Jabatan Pengairan dan Saliran dalam Jabatan Hidrologi akan mengawal taburan air hujan tu dengan cara membina sebuah kawasan tadahan ataupun memperbaiki kawasan saliran. Sebab apa? Apabila kawasan di bumi diteroka, so taburan hujan akan, dia memang semula jadi, tapi disebabkan kawasan-kawasan diteroka, ia menyebabkan saliran itu berubah dan akan menyebabkan banjir. So jabatan-jabatan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran ni akan membina semula atau memperbaiki semula kawasan sungai kita supaya pengaliran air hujan tu berjalan lancar dan tidak berlaku banjir. Menurutnya lagi, sumber air semula jadi perlulah dimanfaatkan sepenuhnya. Pengaliran air hujan perlu diuruskan dengan sebaiknya bagi mengelakkan daripada berlakunya limpahan air seperti banjir. Air hujan tu akan mengalir di sekitar kawasan yang berpokok seperti di kawasan gunung. So pengaliran air tu akan stabil kerana air itu mengalir di sekitar kawasan pokok, dan akar-akar pokok tu akan mengawal pengaliran air itu ke sungai. So pengaliran air itu adalah di kadar yang elok dan terkawal. Tapi apabila berlaku penerokaan seperti penebangan hutan untuk membuat rumah dan sebagainya, pengaliran air itu akan berubah. Contohnya macam air itu akan mengalir lebih deras kerana tak ada akar-akar pokok yang mengawal kadar aliran air itu. So penyelesaian dia, Jabatan Pengairan dan Saliran akan membina sebuah kawasan tadahan di kawasan-kawasan perumahan yang ada di situ ataupun longkang dan kalvert supaya kadar aliran air hujan itu akan bergerak seperti mana kawasan itu belum diteroka. Sumber air semula jadi wajar diuruskan agar ia dapat dimanfaat bagi memenuhi keperluan harian. Antara tugas utama JPS adalah mentaksir sumber air negara, pembangunan negara yang lestari serta memberi perkhidmatan pemantauan terhadap kehadiran sumber air. Menurut Penolong Pengarah Pegawai Hidrologi Negeri JPS Perak, Encik Muhammad Zaidi bin Mukhtar, air hujan yang jatuh ke bumi perlu dimanfaatkan. Sebagai contoh, membina empangan bagi menjana hidroelektrik, membina tempat tadahan hujan atau tangki air. Jika kita tidak menguruskan dengan baik, air hujan yang mengalir akan hanya terus ke laut dan lebih teruk jika tidak diuruskan, ia akan menyebabkan banjir. Banjir apa semua tu. Jadinya kita perbaiklah. Bukan saya kata kejadian tu ada cacat ke apa, maksudnya Kejadian tu semula jadi, cuma kita sebagai manusia kita manage lah. Kita nak guna air tu kan, kita nak air tu. Kalau kita tak manage, air tu pergi ke laut kita tu lah. Kita sering nak minum air tak cukup. Keperluan air contohnya, tu kata sumber air pula, sumber air tadi. Di JPS Perak, kuantiti hujan di negeri Perak diukur menggunakan rain gauge dan mengikut garis panduan dari National Water Resource Study, sebuah kajian berkenaan purata hujan. Daripada keputusan purata itu, JPS membuat persediaan dari segi kejadian banjir. Menurut Encik Zaidi, Taiping Perak mempunyai purata hujan paling besar iaitu sebanyak 3,624 mm per tahun. Jumlah yang diperoleh dari rain gauge ini kemudiannya akan direkod dalam sistem laman web JPS secara berkala. Ni ada ni. Inilah taburan hujan daripada saya ambil tadi ada berapa minggu ni? Dalam range ni lah 10 bulan. Satu bulan tak? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan dengan daripada awal bulan minggu
Jadi yang biru ni ada hujan lah. Jadi alat ni dia ada memori lah. Ada memori yang kita boleh tengok dia punya sejarah dia ataupun yang telah berlaku sebelum ni.